Allah, terima kasih. Alhamdulillah Ustaz, satu perkongsian yang sangat-sangat menyentuh hati kita, dan yang ikhlas daripada orang yang betul-betul menjiwai dan menghayatinya. Jadi Alhamdulillah Syamilah, kita telah mendengar kupasan yang begitu jelas daripada Al-Fadhil Ustaz. Dan sebenarnya kalau kita hayati buku panduan keluarga hierarki kita ini, banyak tajuk-tajuk penting lagi yang perlu kita kupas. Mungkin kita perlu masa yang lain, tetapi maknanya setakat ini kita secara umum Ustaz dah kupas bagaimana item-item yang penting yang perlu ada dan jadi panduan pada setiap kita. Dan ini adalah arahan daripada Presiden kita supaya ini dijadikan panduan. Dan saya sangat bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Ustaz tadi, terutama menghormati muslimat, terutama apabila ada meeting, janganlah sampai larut malam. Ni meeting fizikal Ustaz. Saya siap sebab saya pengalaman lah selaku ketua muslimat di pelbagai peringkat sebelum-sebelum ni lah. Kadang-kadang pukul 12 duduk dalam meeting. Kalau dah harian tu, seorang je kita muslimat. Jadi insya-Allah buku ini dijadikan panduan dan selepas ni insya-Allah dipraktikkan supaya kita sama-sama menjaga keselamatan, keharmonian keluarga dan rumah tangga. Betul-betul membimbing kita untuk menjadi sebuah keluarga yang diredai oleh Allah. Tahniah Ustaz, terima kasih banyak kerana membantu kami. Alhamdulillah. Saya serah balik kepada Syamilah. Mungkin kita ada sesi soal jawab dan sebagainya insya-Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, sangat jelas dan terperinci ya. Mungkin kalau kita nak bedah lagi buku tu 2 hari 2 malam lah agaknya ya. Tapi disebabkan Ustaz pun ada urusan lain, jadi saya rasa ini pun dah cukup padat untuk kita berkongsi bersama. Jadi kepada siapa ahli-ahli usulan yang lain, jika ada sebarang soalan boleh tulis di ruangan chat ataupun terus je on mic. Mungkin kita raikan satu soalan sebab Ustaz pun mengejar masa kan. Ada? Kalau tak ada ataupun mungkin segan, kita teruskan sajalah. Kita terus kepada panel YB, boleh? Terus Ya? Ya. Teknikal tadi. Salah tekan tadi. Okey, terima kasih. InsyaAllah saya teruskan. Terima kasih banyak Ustaz sebab Ustaz ada program seterusnya. Saya akan sambung. Alhamdulillah. Jadi apa yang telah dibentangkan Ustaz tadi cukup berkesan untuk kita melihat bagaimana objektif utama dalam kita pembinaan keluarga hierarki. Taklah akan sambung lagi di antara perkara penting dan semua tu ada dalam buku panduan kita. Untuk kita nak mencapai keluarga hierarki ini, kita kena ada amalan-amalan yang kita kena lakukan di rumah. Dan dalam buku panduan kita ini ada disebutkan bagaimana untuk mewujudkan suasana ilmu dan adat di rumah, bagaimana untuk menghidupkan pasangan supaya pasangan kita supaya bersama dengan jemaah, bagaimana untuk kita mendidik anak-anak, bagaimana kita kan ada cek supaya kita ada dalam kehidupan kita ini kita kan ada senarai sema untuk pastikan keluarga kita. Saya bagi contoh dah, senarai sema dalam keluarga, kena cek solat berjemaah macam mana, ahli keluarga kita salahkah yang termasuk bacaan Al-Quran, bacaan Al-Maqsurat, tazkirah ringkas, adakah menjadi amalan harian. Begitu juga tabung dana. Kalau di rumah sekurang-kurangnya kita ada dana untuk jemaah parti kita, dana untuk bantu golongan miskin ataupun Palestin dan sebagainya, dana untuk
kita kena ada tabung juga untuk pendidikan anak-anak. Jadi maknanya kita kena bermula daripada rumah. Begitu juga dari segi hubungan kekeluargaan, dari sudut hubungan kita dengan ibu bapa, dengan adik-beradik, dengan saudara-saudara, ibu mertua dan sebagainya, supaya kita sentiasa ada. Begitu juga sentiasa bagaimana berbuat baik dengan jiran. Semua itu kena ada checklist. Jadi supaya dalam setiap keluarga itu, supaya kita sentiasa berada di atas panduan yang betul. Dan dalam keluarga juga sentiasa kena ada muhasabah. Contohnya pukul berapa sebelum tidur kita ada program muhasabah bersama keluarga. Doa-doa yang perlu dihafal, yang mungkin kalau ada kita ada anak-anak kecil yang mungkin belum hafal doa, mungkin kita boleh tampalkan doa-doa di tempat-tempat yang sesuai supaya mudah diingat. Jadi amalkan sunnah Nabi dalam keluarga. Jadi saya kira kalau nak kupas buku ni mungkin panjang lah. Jadi sebab itulah kalian lebih suka dalam sesi yang seterusnya ni kita buka kepada soal jawab. Mungkin ada di kalangan muslimat kita yang ingin tahu apa perkara-perkara yang mungkin terbuku ataupun yang boleh kita kongsi bersama. Kalau sendiri pun bukanlah mahir, amat banyak sangat kelemahan, tetapi kita kongsi bersama, kita cari jalan penyelesaian bagaimana untuk kita membina keluarga yang diredai oleh Allah. Sebagaimana apa di Ustaz tadi, kita ibu ini sebagai arkitek utama dalam membentuk keluarga. Bagaimana untuk kita menjadi ibu bukan semata-mata kepada keluarga kita, tetapi kepada ummah. Allahu Akbar. Itu pun rasa berat sangat, ya Allah, bukan mudah. Okey, jadi Kaklah buka kepada sesi soal jawab. Saya rasa lebih dekat dengan hati muslimat kita. Dipersilakan. Assalamualaikum Abi Kaklah. Waalaikumsalam. Abi Kaklah, saya yang kontak YB. Saya ni Intisham. Ya, saya. Okey. So daripada soalan kebanyakan pesertanya daripada Google Form lah. Kebanyakannya meluahkanlah macam mana kiranya ibu-ibu lah yang golongan dah veteran, tetapinya rasa sedih lah penglibatan anak-anak tu sangat kurang dari segi program jemaah. Jadi macam mana mereka mahukan tips daripada YB Kaklah lah, boleh mengikat anak-anak tu dalam 10 orang tu boleh semuanya sanggup berkorban untuk jemaah. Begitu. Macam mana Kak YB Kaklah cuba sharekan. Ya, Masya Allah. Terima kasih Intisham ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya sebagai seorang ibu bukan mudah. Saya sendiri pun banyak lagi kelemahan dan kekurangan. Bukan mudah untuk kita nak bawa anak-anak kita dalam perjuangan. Yang pertama, sebagaimana yang disebut oleh Pak Ustaz tadi, kita kena bermula daripada kecil lagi. Kita libatkan anak-anak kita dengan program-program jemaah, bawa ke tempat-tempat program kita daripada kecil. Lepas tu sentiasa dalam keluarga kita bincang perkara-perkara yang isu-isu yang berkaitan dengan Islam, dengan perjuangan Islam. Kalau kita dalam parti politik, kita bincang juga bagaimana parti-parti lawan, supaya kita jelas, supaya anak-anak kita jelas ada fikrah Islam, insya-Allah. Apabila berlaku pilihan raya dan sebagainya, kita kena libatkan diri anak-anak kita juga bersama. Kita bagi peranan. Walaupun anak-anak saya tak letak dia pegang jawatan yang besar dalam jemaah, sebab saya tahu saya sendiri bermula daripada bawah. Kalau kita terus pegang jawatan besar dalam jemaah, dalam keadaan kita belum orang panggil persiapan, biar kita mahir dulu, ibarat daripada bawah. Bagaimana kerja di cawangan, bagaimana kerja di bawah, bagaimana kerja membantu. Jadi sebenarnya apabila kita lasakkan mereka dengan kerja-kerja di bawah, sebenarnya ini amat penting sebagai persiapan mereka supaya dapat melihat bagaimana pentingnya peranan kita dalam membantu menguatkan jemaah. Termasuklah pajak bendera, termasuklah buat
apa-apa perkara lah yang boleh membantu. Benda yang kecil lah buat, termasuklah buat air, buat makanan, pasang mikrofon, benda kecil-kecil pun kita kena biasakan. Jangan kita semuanya jangan kita semuanya nanti kita mengharapkan bila dia akan pandai sendiri. Tidak, dia kena bermula daripada bawah. Tolong angkut, saya contohlah pengalaman apabila datang pilihan raya, anak-anak ni nak mengundi pelbagai sekolah. Saya dah pesan dah, kalau ada makcik yang nak datang pergi mengundi sambil kita nak mengundi, angkut makcik tu, bawa makcik tu, masukkan dalam kereta, hantar dia ke tempat mengundi. Jadi maknanya itu di semasa pilihan raya. Sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, sebab kebetulan kita pula bekerja dengan jawatan kita, dengan kedudukan kita sebagai wakil rakyat, lagilah bawa sentiasa cucu saya yang kecil-kecil ni, saya bawa pergi jumpa, tengok orang miskin macam mana, tengok keadaan rumah. Saya sengaja suruh ni tengok. Ni pengalaman tu ialah sebenarnya apabila kita bawa anak-anak ni dia akan jadi rasa Masya Allah. Kita wajib membantu. Jadi apa lagi lah kalau dalam keadaan yang genting, contohnya kalau saya ada anak lelaki, contoh anak lelaki saya ni memang banyak menjadi bodyguard Umi, banyak bantu Umi, pemandu Umi dan sebagainya. Tetapi walaupun dia tu tidak ada jawatan besar pun, dalam hati saya pun kalau boleh jadi koli pun tak apa dalam jemaah. Biar kita membantu perjuangan. Tapi mereka alhamdulillah dengan kita tarbiyah daripada kecil daripada sekolah sampai hari ini, alhamdulillah. Sebenarnya banyak perkara yang memudahkan kita. Apalagi kalau kita sebagai wanita, pemimpin wanita, kita perlu mahram kita. Bila kita nak pergi tempat yang jauh, kita perlu pada mahram kita. Takkan kita nak ambil pemandu lelaki yang bukan mahram. Kan suami kita pun dah berusia, mungkin dalam keadaan keuzuran, tak boleh nak memandu jauh. Jadi di situlah perlu kepada backup anak-anak kita. Jadi insya-Allah di saat kadang-kadang kita perlu sesuatu, saya tak cerita, saya rasa ramai ahli kita yang mempunyai pengalaman. Maknanya kita kena bermula daripada rumah. Jadi insya-Allah muslimat sekalian, apabila kita susun atur daripada rumah dan doa yang tak putus-putus daripada kita sebagai ibu, walaupun kita tahu setiap kita ada kelemahan, setiap kita ada kekurangan, setiap kita masing-masing Allah uji dengan berbeza. Tapi kita yakin insya-Allah, kita yakin kita akan tetap istiqamah dalam perjuangan dengan izin Allah dan anak-anak kita, keluarga kita bersama dalam perjuangan insya-Allah. Silakan. Tak dengar ke suara? Suara saya pelan ke? Dahan ke? Ada suara muzik ke? Saya tak perasan. Saya Jelas jelas ya? jelas. Sebab saya tengok komen dalam chat tu ada suara muzik. Okay. Terima kasih. Ya, silakan. Adik-adik, terutama adik-adik muda, silakan. Kalau buka ruang, jangan seganlah kita berinteraksi sebagai satu keluarga. InsyaAllah. Jadi apa-apa yang kita boleh kongsi bersama, kita kongsi bersama. Dan insyaAllah jadikan Kak Rasyadah lah buku panduan keluarga Haraki ni. Banyak panduan dalam ni. Kalau boleh dijadikan tag usrah dan panjangkan ke peringkat kawasan, peringkat DUN, peringkat UDM, supaya kita boleh sama-sama melihat dan jadi pandai. Dan insyaAllah kami sedang berusaha untuk terbitkan buku panduan untuk siri kedua, siri ketiga dan seterusnya. Sebab kami rasa banyak lagi yang tak lengkap, yang perlu dilengkapkan, dan Kak harapkanlah supaya setiap pimpinan dan ahli kita supaya menghayati apa yang telah diputuskan. Sebab apa kandungan ini telah disemak oleh Majlis Syura Ulama. Apa yang kita bawa di buku ni semuanya sudah disemak insya-Allah. Jadi silakan kalau ada soalan. InsyaAllah. Jadi jom kita ambil peluang ni, sebab bukan mudah ya kita nak bersua muka dengan YB Zailah ni, dan kita pun faham YB ni sangat sibuk. Jadi kita ambil peluang kepada ahli usrah yang lain, jika ada persoalan boleh terus je ajukan, buka mic dan terus bertanyakan soalan. Okey, ada satu daripada chat, daripada right. Okey Ustazah, macam mana nak atasi trauma untuk rumah tangga yang kita lihat sewaktu membesar? Betul.
Ini pun juga antara salah satu juga isu yang banyak berlaku di zaman ini kan, YB, berkenaan dengan trauma. Maksudnya nak bina rumah tangga tapi trauma. Ya. Macam mana tu YB? Ya. Yang pertama, membina rumah tangga ini adalah sunnah Nabi dan dia adalah perintah Allah. Setiap kita memerlukan pasangan sebab kita memerlukan anak-anak yang menjadi penyambung zuriat perjuangan kita. Kita walaupun kita tahu mungkin ada trauma, ada tragedi yang mungkin sangat terkesan dalam hati kita, kita kena yakin apa jua kelemahan-kelemahan yang lampau kita boleh perbaiki, kita boleh menjadi orang yang terbaik. Walaupun mungkin dalam keluarga kita berdepan dengan macam-macam cabaran, tak semestinya kita akan gagal. InsyaAllah. Jadi kita kena banyakkan doa kepada Allah, banyakkan taubat. Sebagaimana apa dia Ustaz sebut tadi, doa semoga kita dapat pasangan yang baik, suami yang baik, isteri yang baik. Itu sangat penting. Dan bagi seorang ibu juga bagaimana untuk memilih menantu yang baik. Kita kena doa sebab perkara ni bukan kita susun. Allah yang tentukan jodoh kita. Tapi doa kita kepada Allah, ya Allah, supaya Allah jodohkan kita dengan suami yang boleh membimbing kita ke syurga Allah. Boleh kita membimbing anak-anak dan keluarga kita ke arah yang diredai oleh Allah. Jadi trauma yang kita hadapi lalu tu, yang mungkin dalam keluarga yang lalu, insya-Allah kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita supaya